Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan tunjukkan macam mana sistem kami berlaku. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana kami punya sistem berlaku. Jadi compile. Jadi run. Okay, ni mula dengan login. Jadi login ni kita perlu masukkan student ID, contohnya 2190308. Okey, passwordnya nombor IC. Okey, jadi tekan login. So dia akan sampai kepada courses menu. Sini boleh pilih contohnya filosofi, add linear and integer programming, add database, add object oriented programming, add. Okay, then confirm. Dia tanya subject tunduk, yes. Okay, succeed. Okay, dah tutup. Untuk login ni, compile, run. Dia memang fix untuk student ID dengan password nombor saja. Katakanlah kita masuk huruf. So huruf. Jadi dia akan keluar macam tu. Jadi sekarang saya nak sambung mana yang Aisyah berhenti tadi. Jadinya Aisyah dah tunjuk macam mana output program kami. Sekarang saya nak terangkan macam mana program kami tu berlaku. Jadinya sekarang kalau macam mem dapat tengok sekarang ni, kalau kat dalam kita orang punya workspace, mem akan nampak kat sini kita orang pakai Java Swing dengan Java Odd Event. Sebab Odd Event ni sebab kita nak pakai untuk ni, untuk action perform ni, untuk action event lah, untuk action listener. Jadi kat sini untuk login kelas kami pakai JFrame, JLabel, JTextField, JPasswordField dan JButton. Sebab macam yang mem nampak tadi, dia punya interface sangat-sangat simple, yang mana ada just 3 lane je. Dan nak ingatkan juga yang kita orang pakai coordinate sebab kita orang pakai null layout. So maksudnya dia tak ada ikut grid layout ataupun flow layout lah. Lepas tu kat sini kita dah tambah extend JFrame. Yang ni yang macam mem kata, ikutkan rupanya memang boleh tambah extend JFrame. Lepas tu kat sini turun ke bawah kita ada JPanel, lepas tu untuk frame kita pakai JFrame, set size, set title kita orang letak login. Lepas tu for operation, exit or close, biasalah. Lepas tu kat sini bawah ni pun ada frame juga, set visible true, lepas tu add login panel. So maksudnya dalam frame tu kita letak panel. Lepas tu kat sini ada untuk username, lepas tu username text field yang akan hold string kat dalam JText field tu. So kita pakai nama USN ni. Lepas tu username ni yang akan pegang student ID tu. Lepas tu password label untuk label password, dan password ni untuk yang akan pegang string password tu. Kat sini button kita akan letak button add action listener. Lepas tu dalam ni ada this, sebab dalam kelas ni, dalam button tu sendiri. Lepas tu kat bawah ni yang mana USN ni pegang string username, lepas tu password ni pegang string password. Dekat sini kita orang cuma pakai if else untuk make sure just tulis apa yang kita perlu. So in this case, macam kami kalau dalam my campus, kami punya username nombor matrik dan password kami adalah IC kami sendiri. Jadinya kalau kat dalam ni saya dah setkan dalam if punya statement tu, dia punya syarat ID equals to Aisyah punya matric number, and password dia Aisyah punya IC. Dan kat sini kami letak OR, sebab kat sini kami cuma baru buat untuk 2 orang je. Sepatutnya sistem ni dia macam relate dengan database, tapi dia punya coding akan jadi lain lah.
Jadi sekarang ni kita orang just buat untuk 2 orang saja sebab simple, just untuk tunjuk macam mana dia punya flow je lah. Lepas tu kat sini ada saya punya matric number dan saya punya IC. So kalau macam mem tahu yang kat sini kami pakai statement OR. So jadinya untuk statement yang Aisyah punya matric number dan Aisyah punya IC number, kami pakai kat tengah-tengah tu ada N kat sini. Sebenarnya ada 3 jenis statement lah. Satu N Aisyah punya matric number, N Aisyah punya IC, or saya punya matric number and saya punya IC as password. So kat sini if salah satu tu memenuhi satu sama lain, kat sini dia akan keluarkan course menu student, equals to new course menu. Kat sini dia akan run course menu punya kelas lah kat sini untuk course menu yang baru. So kat sini kita pakai student. Lepas tu course menu dia akan main null juga macam biasa. Lepas tu kat sini frame dispose ni untuk dispose frame yang login tu. So maksudnya nanti lepas kita tekan login, nanti frame yang ada login tu dia akan hilang. Lepas tu akan keluar pop-up window yang baru lah, macam yang tengok daripada Aisyah tunjuk tadi. Kalau contoh macam dia tak memenuhi matric number as username dan IC as password, kat sini kami pakai else. So kat situ error dia, else dia. Kat sini kami letak je option plain message dialog. Sebab kat sini dia punya window dia akan ada tekan OK and then dia akan terus hilang macam biasa je lah. Kat sini saya just letak null and then your credentials are incorrect macam yang boleh baca semua. Lepas tu kat sini ESN set text null dengan password set text null ni, password set text null ni saya letak dua ni sebab supaya nanti contoh macam in case yang salah tulis, nanti lepas kita tekan login tu dia akan keluar error message. Tapi lepas kita tekan OK, J text field dengan J password field tu dia akan kosong balik. So maksudnya nanti user lagi senang lah nak tulis balik. Okay, sekarang kita teruskan ke courses menu pula. Untuk courses menu ni, kalau macam MM tahu, saya buat reference daripada online sebab maybe saya rasa itu yang lagi okay. Padahal actually sama je macam biasa. Cuma beza dia sekarang ni, macam tadi memang tengok, kami letak private JFrame jabatan JTable. Tapi kat sini beza dia, kami ada default table model. Lepas tu protected integer I ni nanti saya terangkan kenapa saya letak kat situ. Okay, so sekarang ni kalau macam yang tengok daripada atas, kami pakai kat sini memang package dia, kami letak logi window sebab sini logi window. Lepas tu Java Auth, Java Swing border semua ni. And then turun ke bawah kami ada ni constructor untuk public courses menu. Lepas tu dalam ni kami ada initialize satu. Lepas tu kami ada create column. Create column ni nanti dalam buat table tu kita orang pakai lah. Lepas tu kat sini ada macam table punya methods tu, tapi kita skip dulu, nanti saya terangkan. Jadi kalau memang tengok balik dalam demo tadi, yang Aisyah tunjuk, interface kami ada macam 3 bahagian. Jadinya kat sini kami ada buat JPanel untuk JLabel, JCombo box dengan JButton, untuk 3 komponen yang ke atas tu, yang macam dalam interface yang ke atas tu, kami buat dia dalam satu panel. So kat sini kalau korang dapat tengok panel dia, tinggi dia, dia punya height dia 65 pixel sahaja. So macam itu kat dalam bahagian lain lah. So maksudnya yang table, yang JButton yang bawah dia tu semua kita orang letak kat dalam frame tu sendiri. So, tapi kalau memang tengok kat sini, kami letak frame course menu, lepas tu letak get content pin. Sebab itu kita orang letak as benda tu macam lebih kurang macam dia punya panel lah, yang macam saya highlight kat sini. So kat sini frame courses menu, get content pin, set layout null, macam panel punya layout null lah. Okay, kalau memang tengok kat sini, okay, kat sini kami letak ada JButton button add tu. Kami letak action di sini lah kat sini sebab kami nak dia punya konsep. Lepas kita tekan add tu,
Dia akan ambil yang apa, dia akan ambil string yang kat dalam combo box tu, lepas tu dia akan bawa masuk ke dalam table kat bawah. Jadi kat sini kami letak row string value combo box get selected item. Sebab kat sini string of value of tu maksudnya dia akan ambil string tu, lepas tu apa, combo box get selected item tu dia akan ambil yang kita klik tu, lepas tu dia akan translate tu as string, lepas tu dia akan masukkan kat dalam row. So maksudnya nanti dia akan add row lah kiranya, senang kata. Kalau memang tengok kat sini row tu dia akan buat macam array lah. Dia akan buat macam array yang nama dia row data, yang mana apa, dia pakai DTM, maksudnya default table model tu. Dia akan add macam standard table biasa lah. So macam dia akan letak nama tu one by one, ikut macam array lah. So maksudnya lepas dia add tu, kat sini saya letak juga combo box remove item, combo box selected item. Lepas tu kita teruskan bawah, ada J separator. Lepas tu ada ni, dia confirm button ni, confirm button yang kat bawah sekali untuk confirmkan yang sama ada yang dekat bawah sekali yang ada confirm dengan remove button tu. Kat sini saya nak tunjuk lah macam ni yang J button confirm dengan J button remove ni function. Okay, kalau mem tengok kat sini, untuk J button confirm ni, yang tengok kat sini ada dua if kan. Sebab if yang lagi satu ni dia kat dalam if yang lagi satu punya if. Nested loop lah kiranya, senang kata. Kalau saya buat macam ni maybe faham ke. Letak tab kat sini, lepas tu letak tab kat sini. Saya rasa macam ni lagi senang kot nak faham. Sebab apa yang kalau mem tengok lepas confirm ni kan ada confirmation, lepas tu kat sini saya letak je option pin yes or no option. So maksudnya kalau untuk yes, untuk okay punya option ya, kalau maksudnya yes punya option kat sini saya letak if je option pin yes option. So maksudnya bila kita tekan yes tu, dia akan keluar your submission is successfully recorded. So maksudnya dia akan terima lah kiranya. Okay, dia akan kira macam masukkan data tu kat dalam database terus, yang dalam table dia saya letak kat bawah. Sekejap. Lepas tu if option, kalau lepas ok tu, so maksudnya lepas dah keluar confirm tu have a nice day, lepas tekan ok, so maksudnya nanti whole system tu akan terus stop broadcast tu. Tapi kat sini button confirm dia punya bound, dia punya nak add dekat dalam panel content pane tu. Lepas tu yang ni button remove. So kat sini macam standard je. Action listener dia akan letak DTM remove row, yang macam nanti kat bawah tu dia akan tunjuk yang mouse klik tu. Kat sini just tunjuk yang kat dalam table tu, nanti kita akan remove dia. Kalau kita lepas kita tekan remove tu, dia akan remove daripada table tu. Lepas tu button remove yang ni semua, J separator, yang ni table. Lepas tu yang ni J table ni, kalau mem dapat tengok, kita akan buat J table baru sebab nak font lain. Lepas tu dia punya row height lain, sebab row height ni macam dia punya selang. Lepas tu kat sini kita table add mouse listener tu. Mouse listener new mouse adapter. Contoh macam kalau kita klik kan, kalau mouse tu kita klik dekat table tu, dia akan ambil whole row kat situ. So kat sini kalau mouse click event string value of, ambil the whole row kat sini. So apa yang dia akan buat, dia akan select the whole row, lepas tu dia akan ambil string dia tu. Lepas tu daripada string tu dia akan ambil ni pula, dia akan buat combo box tu add item balik to the table selected row. So maksudnya dia akan naik atas balik. So maksudnya dia akan macam ambil row tu, lepas tu dia akan atas balik dalam combo box. So maksudnya lepas kita keluarkan daripada pilihan tu, kita akan boleh pilih balik. So maksudnya just tekan balik, lepas tu ada add bawah balik. Lepas tu kita just macam biasa lah. Lepas tu ada selection, lepas tu letak colour dia. Kat sini maybe dia akan nampak macam pinkish sikit, tapi tak nampak sangat sebab saya nak buat dia subtly colour dia. Lepas tu set border, macam nampakkan dia punya tu lebih sikit. Buat kat sini pakai pixel 1 je. Lepas tu colour dia memang hitam tu kat sini. Lepas tu visibility true. Set bound, dia punya size. Lepas tu kita letak add kat dalam content pane.
So basically itu je lah kot. So kita run for the last time. Ini kita save, lepas tu login. Kita run. Kalau macam tengok kat sini, tak tahu kenapa saya tak nak keluar terus. Lepas tu kat sini kita letak macam biasa, pukul 3.06. Tap 000 222 11 28 17. Kita login. Selanjutnya tengok foreign language, philosophy, kita add. Lepas tu algebra, data base, kita add database. Letak OOP, kita add OOP. Lepas tu semua ni kita macam boleh klik macam biasa lah. Lepas tu kalau remove, dia akan add terbalik. Tapi kat sini ada bagi sikit. Lepas tu macam biasa je lah. Dia akan dapat lah dia punya floats tu. Lepas tu kalau contoh macam kita nak ambil 2 je, dia akan play, dia akan confirm. Lepas tu confirm ni choice. Ini J option pin macam yang tahu. Ini J option pin. Lepas tu kita tekan yes. Lepas tu tekan OK. The whole system akan play. So itu saja dari kami, daripada saya Haris Iqbal dengan Siti Aisyah. Hopefully ma'am sukalah. Terima kasih ma'am.